لا إله إلا الله. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. سورة الحجرات آيات 12. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, pesanan untuk diri saya dan tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebenar-benarnya. Tajuk khutbah hari ini ialah dosa fitnah di hujung jari. Muslimin yang dirahmati Allah, menurut Kamus Dewan edisi keempat, fitnah bermaksud tuduhan, yakni khabar, kisah dan lain-lain yang diada-adakan, yang dibuat-buat untuk memburukkan seseorang. Ia juga boleh difahami sebagai tuduhan yang diada-adakan, sama ada berbentuk gambar, berita, perbualan, video dan sebagainya, yang boleh menjatuhkan maruah dan harga diri seseorang, kumpulan atau masyarakat. Hari ini kita berada di zaman teknologi yang canggih. Ruang untuk berlakunya penyebaran fitnah terbuka luas. Tidak kira sama ada telefon bimbit, komputer maupun alat-alat yang lain, kita haruslah berwaspada dan sedar bahawa kita sentiasa terdedah kepada bahaya fitnah. Muslimin yang dirahmati Allah, penyebaran fitnah pada hari ini berlaku dengan amat cepat tanpa kita sedari. Lebih malang lagi, berita yang tersebar itu diterima bulat-bulat tanpa diselidiki terlebih dahulu. Sikap ini amat ditegah dalam Islam. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa satu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini atas sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan ayat ini, kita wajib memastikan berita yang diterima adalah benar lagi tepat. Sekiranya berita yang diterima itu belum dipastikan kesahihannya dan diragui pula kebenarannya, hendaklah diabaikan dahulu tanpa terus menghukum atau menyebarkannya. Ini kerana penyebaran berita sebegini akan mengakibatkan kecelaruan kepada masyarakat dan menimbulkan kekecewaan dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzab
lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersebar di dalam kalangan orang beriman, bagi mereka azab pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Muslimin yang dirahmati Allah, perbuatan menabur fitnah ini berlaku kerana maklumat yang diterima tidak diselidiki dengan sebaik-baiknya. Penabur fitnah lupa akan sisaan yang bakal menanti sekiranya mereka tidak bertaubat. Ingatlah sisaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang amat berat menanti mereka yang gemar menyebarkan fitnah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang itu digelar pendusta jika dia menyebarkan, bercerita tentang semua hal yang didengarinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita hari ini berada di akhir zaman yang mana penyebaran fitnah amat pantas berlaku dalam masyarakat. Mimbar suka untuk mengulangi dan mengingatkan para jemaah sekalian bahawa kesan akibat fitnah amatlah besar dan secara tidak langsung akan meruntuhkan negara yang kita sayangi. Oleh yang demikian, mimbar ingin menjelaskan kesan-kesan buruk akibat perbuatan fitnah. Yang pertama, kesan fitnah antara individu, iaitu menjatuhkan maruah individu, menyebabkan pertegalahan hatta berbunuh-bunuhan. Yang kedua, kesan fitnah antara keluarga, iaitu menyebabkan keluarga sukar untuk memahami antara satu sama lain. Hubungan antara keluarga dipengaruhi rasa tidak tenteram, tidak mesra, sering bertelagah, bercerai antara suami isteri, anak-anak terabai dan lain-lain. Yang ketiga, kesan fitnah antara masyarakat, iaitu masyarakat tidak muafakat, enggan bekerjasama dalam aktiviti kejiranan, sukarelawan, saling memburuk-buruk, kemajuan masyarakat menjadi lembab, wujudnya jurang sosial yang luas, persekitaran yang tidak tenteram dan lain-lain. Muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan umatnya supaya menjaga akhlak, kerana pribadi muslim yang baik melambangkan keagungan Islam. Sebagaimana muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu membersihkan hati serta fikiran di dalam menilai sesuatu perkara. Kesannya sangatlah besar jika kita membiarkan perbuatan fitnah terus menguasai hati dan pemikiran kita. Mengakhiri khutbah pertama ini, mimbar menyuruh para jemaah supaya jangan mudah percaya dengan khabar yang belum dipastikan kebenarannya. Marilah sama-sama kita berdoa agar negara kita bebas daripada fitnah dan akhirnya menjadi negara yang baik dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian,
Sebelum bulan Syawal melabuhkan tirainya, mimbar ingin berpesan agar kita meneruskan amalan-amalan saleh yang telah kita usahakan di dalam bulan Ramadan. Salat berjamaah di masjid, membaca Quran, puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, bersedekah dan lain-lain yang berbentuk kebajikan. Jadilah Ramadan sebagai pemangkin perubahan dan Syawal sebagai penerus amalan-amalan yang lalu secara istiqamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة والمجاهدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, serta kurniakanlah kepada kami hidayah dan inayah-Mu untuk melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, berkatilah hidup hamba-hamba-Mu yang melaksanakan tuntutan zakat dan ibadah waqaf. Sucikanlah harta dan jiwa mereka. Lindungilah golongan fuqara dan masakin daripada kefukuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Allah, Kau peliharalah negara Malaysia yang tercinta ini. Kau jauhilah negara kami daripada balak bencana, wabak, penyakit, huru-hara, fitnah dan khianat. Tanamkanlah rasa kasih sayang di kalangan kami. Kekalkanlah perpaduan kami. Semoga dengan yang kami sentiasa hidup aman damai, makmur dan sejahtera sepanjang zaman. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap Raja kami Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazri Muhyiddin Shah ibni almarhum Sultan Azlam Muhyiddin Shah Al-Maghfurlah dan Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan Tuku Zahra Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يجزكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.